Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Syafiani dan mari kita lihat rangkuman yang menarik yang berlaku sepanjang minggu ini dalam arena teknologi. Berita hari Isnin memperlihatkan Samsung Galaxy M32 untuk pasaran India. Peranti ini dilengkapi dengan skrin 90Hz, chip MediaTek Helio G80 dan bateri 6000 mAh. Untuk rakaman gambar, ia hadir dengan quad kamera dengan sensor utama 64 megapiksel. Bersama-sama dengan Galaxy M32, jenama ini turut memperkenalkan sebuah lagi siri paparan gaming Samsung Odyssey G7 27 dan 28. Ia hadir dengan paparan skrin bersaiz 27 dan 28 inci selain menampilkan teknologi paparan seperti Nvidia G-Sync dan AMD FreeSync Premium. Bukan itu saja, Samsung turut mengumumkan Samsung Odyssey G3 dan G5 dengan pilihan saiz skrin 24 dan 27 inci. Membezakan model adalah skrin FHD dengan kadar segar semula 144Hz untuk Odyssey G3 yang sesuai untuk pengalaman gaming biasa. Buat masa ini, hanya model Samsung Odyssey G3 sahaja yang dijangka tiba di beberapa pasaran bermula 1 Julai. Bukan itu sahaja, Samsung dan AMD mengatakan bahawa mereka bakal memperkenalkan chip Exynos yang menggunakan GPU AMD seawal Julai 2021. Melaluinya, pengguna boleh menikmati sokongan ray tracing dan variable rate shading pada peranti mudah alih. Tidak ketinggalan, Iligia pula memperkenalkan komputer riba Iligia RT untuk kegunaan produktiviti. Ia merupakan sebuah peranti nipis dengan berat sekadar 1.04 kg dan menggunakan chip Intel Core i5 dan i7 generasi ke-11. Bagi yang berminat, Iligia RT dijual pada harga bermula RM4,599 sebuah. Bercerita mengenai teknologi kamera di sebalik skrin, Visionox telah memperlihatkan pula teknologi InVC Pro. Dari gambar yang didedahkan, ia memperlihatkan peranti tanpa lubang untuk kamera yang kelihatan apabila panel memaparkan warna putih. Peranti yang dijangka menggunakannya adalah ZTE Exon 30. Litour Circle Phone kini boleh mula diperatempah melalui laman Kickstarter. Peranti ini adalah telefon pintar Android dengan skrin berbentuk bulat yang juga menggunakan chip Snapdragon yang tidak didedahkan. Ia juga dilengkapi dengan 2 bicu audio dan kamera utama 13 megapiksel. Honda pula menghasilkan asyurasi iaitu sistem GPS untuk kasut yang dibangunkan oleh individu OKU penglihatan. Ia akan menghasilkan getaran haptik secara 3D yang memberitahu pemakai untuk bergerak ke hadapan, belakang atau belok berdasarkan maklumat yang disampaikan dari aplikasi GPS peranti pintar. Dalam berita teknologi tempatan, Cellcom kini menawarkan penaik tarafan storan awanan iCloud asas daripada 5GB kepada 50GB secara percuma selama 3 bulan. Walau bagaimanapun, selepas tamat 3 bulan, anda akan dicas sebanyak RM3.90 untuk memperbaharui plan. Aplikasi MySejahtera kini telah membuka pendaftaran remaja 12 tahun ke atas untuk menerima suntikan vaksin. Prosesnya sama seperti mendaftar tanggungan sebelum ini, iaitu dengan memilih tambah tanggungan vaksinasi. Mengenai vaksin lagi, kerajaan kini sedang meneliti kelonggaran pemakaian pelitup muka dan kebenaran rentas negeri bagi mereka yang telah menerima dos lengkap vaksin. Malah, menurut saranan CDC Amerika Syarikat, pemakaian pelitup muka di ruang tertutup antara individu yang telah menerima vaksin lengkap adalah tidak diperlukan. Pada hari Selasa pula, Xiaomi mengumumkan Xiaomi Studios kepada umum. Ia merupakan bahagian khas di bawah Xiaomi yang memfokuskan penghasilan filem dan kandungan menggunakan peranti mudah alih. Nampaknya secara tidak langsung, Xiaomi memperlihatkan keupayaan penggambaran dan teknologi mereka. Siri Huawei Nova 9 dijangka akan diperkenalkan sekitar Ogos 2021. Ia akan menawarkan sokongan kamera lebih baik selain menampilkan rekaan lensa yang berbeza berbanding model sebelumnya. Doogee, iaitu sebuah jenama telefon pintar China, telah hadir dengan peranti terbaru iaitu Doogee S27 Pro. Peranti ini memfokuskan kepada kapasiti bateri 8500 mAh dan hadir dengan integrasi laser untuk mengukur jarak. Ia dikuasakan dengan chip MediaTek Helio G95 dan sistem quad kamera. Untuk berita teknologi hari Rabu pula, Shopee memperkenalkan perkhidmatan tempahan makanan iaitu Shopee Food. Ia berfungsi seakan GrabFood dan Foodpanda yang mana ia akan membolehkan pengguna untuk melakukan tempahan makanan dan menerimanya terus di rumah. Astro akan mula menawarkan kotak dekoder yang tidak memerlukan sambungan kepada satelit Miasat 3. Ia dijangka bakal ditawarkan seawal 6 Julai 2021. Selain syarikat ini akan mula mengubah sokongan rangkaian mereka ke penggunaan internet jalur lebar secara meluas.
Pelayar web Brave kini hadir dengan enjin carian tersendiri yang dinamakan sebagai Brave Search. Ia menjadi alternatif untuk Google dan memfokuskan kepada privasi ketika carian. Setakat ini, ia masih lagi ditawarkan dalam bentuk beta. Google telah menambah tab khusus pada Play Store yang mana ia akan menampilkan aplikasi yang diluluskan oleh guru. Dengan ini, ibu bapa boleh memilih aplikasi yang sesuai untuk anak mereka dengan lebih mudah. Twitter sudah mula mengaktifkan Ticketed Spaces dan Super Follow kepada pengguna Amerika Syarikat. Menerusi Ticketed Spaces, pengguna boleh menjual tiket sebelum mereka boleh mendengar perbualan di dalam Spaces secara berbayar. Manakala Super Follow pula membenarkan pengguna menawarkan kandungan eksklusif kepada pengikut berbayar. Beralih ke hari Khamis, Lenovo pula minggu ini telah melancarkan beberapa peranti terbaru termasuk Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4. Komputer riba ini dilengkapi dengan skrin 16 inci dengan nisbah skrin 16:10 dan menampilkan resolusi sehingga 4K. Melengkapkan peranti adalah chip Intel Core i9 siri HV Pro generasi ke-11 dan dipadankan dengan pilihan GPU sehingga Nvidia GeForce RTX 3080. Seterusnya, Lenovo turut memperkenalkan komputer riba ThinkPad L13 Gen 2 dan juga ThinkPad Yoga L13 Gen 2. Kedua-dua komputer riba ini dilengkapi dengan paparan skrin bersaiz 13.3 inci dan dikuasakan oleh siri CPU AMD Ryzen 5000. Apa yang membezakan peranti adalah penawaran pena stylus untuk model Yoga L13. Di samping itu, subjenama Lenovo Go pula mengumumkan penawaran aksesori terbaru. Antaranya adalah Lenovo Wireless Mobile Power Bank, wireless vertical mouse, wireless speakerphone, wireless ANC headset dan banyak lagi. Untuk teknologi telefon pintar, Vivo V21e 5G kini rasmi. Peranti ini dilengkapi dengan chip MediaTek Dimensity 700, dui kamera di belakang dengan sensor 64 megapiksel dan kamera hadapan 32 megapiksel. Buat masa ini, penawaran peranti masih terhad untuk pasaran India. Dalam berita tempatan pula, Astro mengesahkan pengguna kelab boleh mengikuti kandungan Netflix terus melalui Astro. Ia dikatakan akan diintegrasi dalam masa terdekat dan boleh dinikmati oleh pengguna yang menggunakan kotak Ultra atau Ultibox. Aeon kini merancang untuk memperkenalkan platform e-dagang yang dinamakan sebagai My Aeon to Go. Menariknya, platform ini menawarkan produk daripada Aeon serta anak syarikat seperti Daiso dan lain-lain. Ia dijangka akan diperkenalkan seawal 2 Ogos kelak. Pada hari Jumaat pula, Google mengumumkan akan menawarkan telefon pintar pertama di bawah kerjasama dengan Jio iaitu Jio Phone Next. Ia akan dipasarkan sebagai telefon pintar mampu milik kepada umum pada bulan September kelak. Dalam acara Microsoft, jenama ini dilihat hadir dengan beberapa kemas kini termasuk pengenalan Windows 11 secara rasmi. Windows 11 kini hadir dengan antarmuka baharu, rekaan menu start yang lebih menarik, kemudahan carian dan sejumlah kemaskini pada rekaan. Ia dijangka akan dikemaskini secara berperingkat seawal lewat tahun 2021 dan akan ditawarkan secara percuma untuk komputer Windows 10 yang menjalankan versi terkini. Untuk makluman juga, Microsoft akan hadir dengan hanya satu kemaskini utama setiap tahun. Dengan langkah ini, Microsoft dijangka akan lebih memfokuskan kepada kestabilan dan pengenalan ciri yang lebih menarik. Sokongan Microsoft Teams akan diintegrasikan terus pada Windows 11. Dengan ini, ia akan memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dan membuat panggilan video serta merta. Pengguna boleh memuat turun aplikasi Android terus ke Windows 11 dan mengintegrasikannya ke taskbar peranti. Malah, pengguna komputer dengan chip AMD dan ARM akan turut boleh menikmati sokongan ini. Walau bagaimanapun, pihak Microsoft mengatakan bahawa tidak semua aplikasi Android yang akan boleh digunakan dengan lancar pada sistem operasi Windows 11. Microsoft juga mengesahkan tidak semua Surface di pasaran akan menikmati naik taraf ke Windows 11. Ia melibatkan peranti Surface yang dikeluarkan sebelum tahun 2017. Antara peranti yang layak hanyalah Surface Pro X, Surface Laptop Go, Surface Go 2 dan Surface Book 2. Akhir sekali, Lenovo Legion Phone Duo 2 kini boleh didapati di Malaysia pada harga RM3,299. Ia merupakan telefon pintar permua yang unik kerana chip diletakkan di tengah-tengah peranti bagi mengelakkan pemanasan. Untuk spesifikasi, ia menggunakan chip Snapdragon 888 dan bateri 5500 mAh bersama kamera swafoto Pop CC 44 megapiksel. Jadi itu sahaja rangkuman menarik yang boleh kita lihat sepanjang minggu ini. Bagi anda yang meminati perkembangan teknologi, jangan lepaskan peluang untuk menikmati kandungan menarik di Amans.